Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jadi selamat datang. Jadi hari ini kita akan bincang bab 5 berkaitan dengan ungkapan algebra, topik yang kedua. Jadi semua pelajar boleh buka buku teks muka surat 113. Yang mana kalau kamu buka buku teks muka surat 113, kamu akan jumpa helaian ni. Jadi topik kita hari ini iaitu 5.2 ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Okey, ini yang kita akan bincang pada hari ini. Yang mana persoalan dia, bagaimanakah anda menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra? Tengok sebelah kanan dulu, standard pembelajaran. Okey. Ini adalah standard kita, objektif kita yang perlu kita capai. Yang mana standard pembelajarannya ialah menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Okay. Yang pertama, apabila menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra, okay, kumpulkan sebutan serupa dahulu. Okay, ini tips dia. Kalau kita buat menambah dan menolak, kumpulkan sebutan yang serupa dahulu. Kemudian barulah kita tambah atau tolak sebutan serupa. Okay, itu ayat yang diberi. Sebelum kita bincang contoh soalan, tengok tips Bestari. Ini dia, buku teks ni dah sediakan tips dia kepada pelajar semua. Yang mana yang pertama, tips yang pertama, kita tengok yang ni, yang pertama, apabila tanda positif di depan tanda kurung digugurkan, tanda bagi setiap sebutan dalam tanda kurung tidak berubah. Yang kedua, apabila tanda negatif di depan tanda kurung digugurkan, tanda bagi setiap sebutan dalam tanda kurung berubah daripada positif kepada negatif dan daripada negatif kepada positif. Okay, ini dia dah bagi contoh. Okay, cuba kamu fahamkan dulu. Tengok. Okay. Contohnya macam inilah. Ya, ibu terangkan dulu sikit sebelum kita bincang. Okay, semua baru belajar, baru jumpa topik ni. Okay. Kamu dah belajar sebelum ni, basicnya, asasnya matematik 2 tambah 3 sama dengan 5. Okay, semua tahu. Jadi, dalam bentuk ungkapan algebra, sekarang cikgu tukar. 2A tambah 3A akan jadi berapa? Okay. Jawapannya sama. Kita tambahkan nombornya. Okay. Kita tengok sebutan dia ni, dua ni adalah sebutan yang serupa. Sebab apa? Sebab pemboleh ubahnya sama. Okay. Tengok pemboleh ubahnya. A sama. Dan kuasa pemboleh ubah pun sama. Itu yang kamu kena faham. Okay. Sebutan serupa. Sebutan serupa mestilah pemboleh ubah sama dan kuasa pemboleh ubah itu pun sama. Okay. Itu yang perlu kamu ingat. Pemboleh ubah sama, okay. Kuasanya pun sama, kuasa 1. Barulah kita boleh tambahkan nombornya. 2 tambah 3 jadi 5. Pemboleh ubah tetap kita pilih A. 5A. Okay, itu asasnya. Contoh. A tambah A tambah A. Okay, sebutan yang serupa, pemboleh ubah yang sama, kuasa yang sama. Jadi, kat depan ni kamu kena ingat. Dia tak tulis nombor. Sebenarnya dia ada 1 kat sini. Kat sini pun ada 1. Kat sini pun ada 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Pemboleh ubah dia tetap sama. A. Jadi jawapannya 3A. Okay. Saya harap kamu fahamlah tu. Manakala kalau 2A tambah 3B. Okay. Tengok pemboleh ubahnya
tak serupa. Apa? Tak sama. Yang satu ni A, yang satu ni pemboleh ubah dia B. Jadi kita tak boleh nak selesaikan sebab dia bukan sebutan yang serupa. Jadi jawapannya tetap 2A tambah 3B. Tak boleh diselesaikan. Itulah last sekali. Kita tak boleh nak pemudahkannya lagi. Okay. Kecuali kalau dia ada 2A tambah 3A tambah 4B. Okay, yang ni barulah kita boleh selesaikan. Dia akan jadi selesaikan pemboleh ubah yang sama. Jadi yang samanya mana? Yang samanya 2A dengan 3A. Ni sebutan yang serupa. Jadi 2 tambah 3 dapatlah 5. 5 apa? 5A. 4B tak ada yang serupa, jadi tetap dia kat situ 4. Dia faham? Jadi ini asas dia. Jadi berbalik kepada tips Bestari tadi, yang dalam buku teks tu, apa yang dimaksudkan dengan tips Bestari tersebut? Untuk tips Bestari tu, kita terangkan dulu, biar semua faham. Yang ni dia bagi contohnya 2A tambah dalam kurungan negatif 3B tambah 2A. Okay. Perhatikan ayat tu balik semula. Jika tanda positif, mana ayat dia tadi, tengok dalam buku teks. Apabila yang pertama, tips yang pertama. Apabila tanda positif. Okey, ini tanda positif. Okay. Apabila tanda positif di depan tanda kurung digugurkan, tanda bagi setiap sebutan dalam tanda kurung tidak berubah. Maksudnya apa? Apabila dia positif, kita tahu dia positif. Okay. Tanda dalam kurung, sebutan dalam tanda kurung ni, yang dalam kurungan ni, tidak akan berubah. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi sama dengan 2A tolak 3B. Okay, kita nak gugurkan kurungan tu, nak hilangkan tanda kurung. Okay. Dia punya tanda positif negatifnya sama yang dalam kurungan. Sebab apa? Sebab depan dia ni adalah positif. Kita tetap tolak 3B tambah 2A. Okay. Seterusnya, step yang kedua, kita susun sebutan yang serupa. Okay. Yang serupanya mana? Yang serupanya 2A dengan 2A. Akan jadi 2A tambah 2A tolak 3B. Sekali 2 tambah 2 sama dengan 4. 3B kita tak boleh nak tambah sebab dia bukan sebutan yang serupa. Dia pemboleh ubahnya B. 4 apa? 4A. Tolak 3B. Okay. Tips yang kedua. Dia kata, apabila tanda negatif, tips yang kedua ni, apabila tanda negatif di depan tanda kurung digugurkan, tanda bagi setiap sebutan dalam tanda kurung berubah daripada positif kepada negatif dan negatif kepada positif. Okey, contohnya macam ni. Soalan yang sama tadi. 2A tambah, bukan tambah, kita tukar. Okey, tolak negatif 3B tambah 2A. Okey, sekarang ni bezanya, sekarang di depan tanda kurung ni dia adalah tolak, negatif, tolak. Okey, apabila tanda negatif, maka operasi yang di dalam kurungan itu akan berubah. Berubah macam mana? Dia akan jadi berubah. Yang depan ni tetap sama, 2A. Okay, berubah. Yang kat sini, kamu nampak dia tolak 3B. Negatif 3B dia akan berubah menjadi tambah 3B. Okay. Yang satu lagi ni tambah. Dia akan berubah menjadi tolak 2A. Tanda kurung dah hilang. Okay. Itu maksudnya. Boleh faham? Kalau tadi positif, dia tetap sama. Sama, yang ni sama. Tapi apabila negatif,
dia bertukar. Daripada tolak jadi tambah akan jadi tolak. Okey. Step yang kedua, susun ikut sebutan yang serupa. 2A dengan 2A ni dia akan jadi 2A. Jangan lupa, ramai yang pelajar yang silap, dia tak 2A yang belakang ni kita bawa sekali dengan dia punya operasi, tolak 2A. Okey, 3B depan dia adalah tambah. Jadi, tambah 3. 2A tolak 2A, 2 tolak 2, kosong. Jadi tak ada. Tinggallah last sekali, 3. Ini dia punya last. Okay, cikgu harap itu penerangan yang kamu boleh faham. Okay, kita tengok pada contoh soalan. Okay, terus pada contoh soalan, tertib diri 5.2a. Okay, cikgu terangkan